Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kami di ruang bicara, ini pasti ramai yang suka sebenarnya topik ini, iaitu poligami, mencari erti sebenar. Dan ini sesuatu yang macam saya katakanlah, tiba-tiba saja isu poligami ini menjadi panas, dan mungkin ramai yang tahu apa sebabnya, tapi tak apalah, kita juga ingin mendapatkan penjelasan yang mungkin lebih mendalam lagi bila kita bercakap tentang poligami. Tapi apabila topik ini kami pilih, saya juga mendapat mesej daripada rakan saya. Dia mengatakan bahawa sejahat-jahat lelaki tak boleh meninggalkan rokok yang haram, tapi sebaik-baik wanita tidak boleh terima madu yang halal. Okey, ini menarik sebenarnya. Tapi apa pun, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya. Di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga Assalamualaikum. Selamat datang kepada yang berhormat Syamsul Firdaus Muhammad Supri, yang merupakan Exco Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini pertama kali ya YB bersama kami? Dengan bernama, sebelum ni dengan radio bernama. Okey. Tapi untuk siaran TV pertama kali. Alhamdulillah. Baik, kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Mahmud Jumaat, yang merupakan peguam bela dan juga peguam cara, dan juga merupakan pengarah advokasi khidmat Guam. Jadi Tuan Mahmud, apa khabar? Alhamdulillah. Lama juga kita tak berjumpa sebenarnya. Itulah. Dah 2 bulan tu hari. Alhamdulillah. Baik, mungkin sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang topik yang kita pilih ini, YB ya, itu berkaitan dengan poligami, mencari erti sebenar. Saya tertarik hati bila mendapat nama YB sendiri selaku Exco Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR. Apa fungsi dan peranan yang dimainkan oleh biro ini sebenarnya, YB? Oh, ini di luar topik ya, tapi tak mengapalah. Memperkenalkan dulu. Ya, ini kuasa moderator. Biro ini memainkan peranan ya untuk memberikan kefahaman dan memantapkan lagi kefahaman agama ya kepada kalangan warga Parti Keadilan Rakyat dan pendukung-pendukungnya, juga kalangan masyarakat secara umum. Ya, sebab dalam masa yang sama juga mungkin Parti Keadilan Rakyat ni sebuah organisasi politik yang tidak berlabel agama, tapi kita membawa juga mesej-mesej yang berkait dengan apa yang menjadi tuntutan dalam agama. Ya, perkataan keadilan itu sendiri dia itu ada dalam ajaran agama itu sendiri. Ya, betul. Yang mencakupi manusia secara universal, dan kita tahu bahawa apa yang dikatakan sebagai adil itu meletakkan satu pada tempatnya. Maka sesuailah dengan apa topik untuk malam ini yang akan kita sama-sama kongsi. Okey, sebelum saya lupa kepada anda yang juga bersama kami menyaksikan ruang bicara ini khususnya, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang akan kita bincangkan malam ini. Jadi seperti biasalah kami menjadikan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, kita terus pergi kepada topik yang menjadi pilihan kita, poligami, mencari erti sebenar. Dan ini selalunya lah bila dikaitkan YB ya, poligami ini dikaitkan dengan negara rakan kita lah, Thailand khususnya. Dan mungkin saya difahamkan YB juga banyak berpengalaman sebenarnya, bukan berpoligami tetapi pengalaman membantu mereka yang ingin melakukan ataupun menghadapi masalah poligami ini, terutamanya di Thailand sendiri. Boleh kita kongsi bersama dengan YB? Terima kasih saudara Syarkawi. Jangan salah faham ya, bukan membantu mereka untuk berpoligami, tapi membantu mereka yang sebenarnya telah menghadapi masalah disebabkan tindakan mereka itu sendiri. Faham. Ya. Jadi persepsi kita ialah bila menyebut tentang poligami ini, ya,
hanya tertumpu kepada negara Thailand. Sebenarnya banyak kes juga berlaku di negara-negara lain. Rakyat Malaysia umpamanya ada yang menikah secara poligami di negara Indonesia. Dan ada juga di negara-negara lain. Di India dan sebagainya. Sebab proses perkahwinan ini ia sesuatu yang berlaku dengan tuntutan syarak. Cukup rukun dia. Rukun nikahan kan 5 kan? Cukup rukun, sahlah. Tapi kita akan tengok bahawa setiap rukun itu juga dia ada syarat-syarat dia. Jadi kalau memenuhi syarat, tapi bagaimanakah cara kita nak mengetahui dari sudut pandangan syarak dan juga undang-undang? Ya. Kalau kita tengok di Thailand, persepsi yang sering dilabelkan ialah bernikah di Thailand ni ialah bernikah yang bermasalah. Tapi sebenarnya ada juga pernikahan yang tidak bermasalah. Katalah, ya, saya lihat beberapa pihak yang melaksanakan boleh dilakukan pernikahan di Thailand dengan pendekatan undang-undang, dengan cara memohon. Bukan sekadar di Thailand, di mana-mana negara di seluruh dunia kita bolehlah siapa nak menikah dengan orang, dengan siapa-siapa pun, tetapi mengikut peruntukan yang ada dalam undang-undang syariah, ya, enactment dan sebagainya. Ya, saya ambil contoh, katalah seorang lelaki nak berkahwin ataupun seorang wanita mana-manalah nak berkahwin dengan warga negara Thailand, menikah di Thailand, adakah masalah? Tidak kan? Ya, ada hak dia. Dibenarkan. Ya, begitu juga kalau nak umpamanya nak bernikah di antara rakyat Malaysia dengan rakyat Malaysia di negara Thailand. Kalau mohon izin daripada pihak berkuasa agama, ya, maka kalau memenuhi syarat tidak ada masalah. Ya, katalah nak menikah di Pulau Phuket, ya, lepas nikah tu nak berbulan madu. Ya, nak ada masalah? Tidak. Ya, tapi persepsi orang kita lah. Bila pergi ke sana ada masalah. Sebab saya juga biasa mencari jalan keluar kepada beberapa perkara. Umpamanya saya nak bercontoh peruntukan undang-undang syariah di beberapa negeri yang tidak membataskan di mana kita nak menikah. Jadi mohon izin dulu. Saya pernah ada sekali umpamanya datang satu bakal pengantin, lelaki orang Malaysia, perempuan orang Filipina. Oleh kerana proses daripada negara Filipina itu agak sulit, nak makan masa berbulan-bulan dengan berbagai dokumen kena balik. Lalu saya mengkaji beberapa undang-undang. Ada sebuah negeri yang saya lihat boleh bernikah di Thailand dengan izin bagi rakyat Malaysia sahaja bernikah dengan warga asing tersebut. Ini nikah di antara bujang dengan bujang lah. Tapi kita nak betulkan persepsi. Nikah dan begitu juga pernikahan. Tapi kebanyakan kerana kaedah pernikahan di sana di selatan lah agak mudah. Ya, bukan di selatan Thailand, di seluruh, tapi yang diiktiraf dengan syarat mendapat pengesahan pihak wakil kedutaan ataupun konsul Malaysia bahawa ia di tempat yang memang diakui teratur. Ya, umpamanya di Thailand hanya 6 wilayah ya, yang kalau bernikah tanpa izin boleh dikemukakan dokumentasi untuk dianya didaftarkan. Tapi kalau dengan izin mana-mana pun boleh. Iaitu umpamanya di Bangkok, di Songkhla, semua 5 di Thailand di selatan lah. Narathiwat, Yala, Setun dan juga Songkhla lah, itu 5. Tapi kalau bernikah itu tanpa izin. Tapi maknanya kena mengemukakan sebab pihak berkuasa agama di sana telah ada macam satu jaringan dengan pihak berkuasa agama di Malaysia. Jadi memang kita tahulah proses tersebut berlaku. Cuma nak membetulkan salah anggap bahawa segala pernikahan di Thailand itu adalah pernikahan yang salah. Atau ni kata bila pergi nikah di Thailand kena denda. Tak, kalau minta izin tak kena denda, sama ada pernikahan bukan secara di antara yang single dengan single, ya, ataupun secara poligami boleh. Dengan syarat, ya, tetapi kalau yang pergi tanpa izin, tanpa kebenaran, inilah yang akan dianggap sebagai melanggar undang-undang. Saya rasa mungkin Cik Mahmud lebih tahu dari segi justifikasi undang-undang, ya, untuk nak menganggap bahawa mereka ini telah melanggar undang-undang. Jadi begitulah. Jadi ada beberapa tahap-tahap yang boleh untuk kita kenal. Jadi nak membetulkan salah faham lah. Ada yang okey, tak ada masalah kan. Bernikah di Thailand, kalau nak bulan madu, okey.
boleh dengan syarat mohon izin pihak berkuasa agama di mana-mana dalam Malaysia. Okey, saya nak dapat pandangan Mahmud. Tapi sebelum itu YB, masa YB sedang memberi pandangan dan juga pendapat, saya lihat Tuan Mahmud kita sentiasa memandang ke arah isterinya tadi sambil tersenyum dan macam risau aja. Tapi sorry, Tuan Mahmud bergurau je ya. Okey, tentang justifikasi undang-undang, apa yang mungkin kadang-kadang tidak diberi perhatian yang serius oleh seseorang yang ingin melakukan proses ataupun ingin melangsungkan poligami ini sebenarnya, Tuan? Daripada pandangan Tuan sebagai seorang peguam, selalunya apa yang dibangkitkan? Dari segi, ada sebab kenapa pandang sebab topik ni saya nak datang ke sini pun ni topik yang sangat sensitif bagi seorang perempuan, so that's why dia pun ikut sendiri sekali. Basically dia memang perkahwinan di Thailand ni dia satunya yang dia membawa perspektif yang kurang baik, mengambil kira bahawa kebanyakan orang yang ingin contohnya poligami tanpa kebenaran isteri pertama ataupun isteri-isteri yang ada, ataupun yang tidak mendapat restu daripada kedua ibu bapa, that's why mereka mengambil keputusan untuk membawa perkahwinan mereka ke negara jiran. Tetapi apa yang saya lihat, mereka ni kurang peka implikasi dia. Kebanyakan yang mereka membuat keputusan untuk pergi ke negara jiran ni kerana mereka memikirkan ini adalah salah satu solusi kepada masalah mereka. Benar, adakah satu keputusan yang baik bagi untuk mengelakkan pasangan-pasangan ini melakukan daripada zina misalnya? Tetapi yang kita perlu lebih peka adalah apakah implikasi selepas perkahwinan, kerana ianya memerlukan beberapa prosedur-prosedur untuk membolehkan satu pasangan itu untuk didaftarkan perkahwinan mereka secara sah. Seperti mana YB katakan tadi, benar, kalau sekiranya mereka mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, you dapatkan kebenaran dahulu, lepas tu you pergi mana-mana negara jiran dan you buat proses dia seperti mana yang telah ditetapkan. Tapi yang jadi masalahnya apabila mereka yang lebih kita risaukan adalah dah pergi negara jiran tetapi mereka ingin cuba mendapatkan satu proses perkahwinan tu semurah mungkin. Yang saya lebih risau sekarang ni, saya dengar kos untuk berkahwin di luar negara, contohnya di Thailand, serendah RM1,000, everything all in. Itu yang kita takut, sebab kita khawatir dari segi pelaksanaan perkahwinan tu, yang especially tentang rukun nikah misalnya, yang juru nikah ni diorang ni arif ke tidak? Adakah dia ikut prosedur-prosedur tu? Adakah mereka sebenarnya adalah juru nikah yang sah atau yang diiktiraf oleh pihak berkuasa di sebelah sana? Dan akhirnya yang kita khawatir adalah apabila mereka ditipu oleh pihak juru nikah scam ni, yang ni yang kita takut. Bila mereka balik, mereka menyangkakan bahawa mereka ni telah berhubung dengan juru nikah yang yang sah lah. Tapi bila balik, mereka membawa sijil-sijil tu, bila nak pergi register atau mendapatkan pengesahan, mereka kata ini tak betul ni, ini palsu ni. Waktu tu dia akan membawa beberapa implikasi-implikasi yang kita takut. Contohnya, kalau dia kompleks, prosedur tu dah kompleks, you nak register pun tak boleh. Lepas tu selalunya kita dengan ada masalah lain, masalah kewangan lain, kita pun ada masalah keluarga lagi apa semua, kita ketepikan dahulu tentang proses kita nak daftarkan perkahwinan ni. Ini yang kita takut. Bila sekali dia drag dan timbul beberapa isu-isu lain. Contohnya ada yang kami pernah handle case, contohnya pihak pasangan salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Contohnya suami meninggal dunia dan suami pun ada isteri rupanya, dan bagaimana tentang isu faraid, tentang isu saf taraf anak, dan banyak lagi komplikasi yang lain yang kita sebenarnya kita tak peka benda ni, dan kita mengambil mudah.
Itu yang kita takut. Okey, kita akan sama lagi Tuan Mahmud Tapi YB, barangkali saya tertarik hati dengan apa disebut oleh rakan kita tadi, iaitu Mahmud Jumaat. Ini tentang prosedur itu sendiri. Dan ada yang mengatakan bahawa mereka memilih Thailand itu sebagai tempat mereka untuk melangsungkan poligami. Ini kerana dilihat bahawa prosedur yang ada di Thailand itu jauh lebih mudah, jauh lebih longgar jika dibandingkan dengan prosedur yang mungkin perlu dilaksanakan di negara kita ini. Macam betul ataupun tidak pandangan seperti ini? Dari segi pengalaman lah, setelah saya sendiri pun ada pergi melihat dalam menyelesaikan beberapa masalah. Ya, memang amat mudah. Saya melihat sendirilah. Ya, cuma umpamanya kalau pasangan itu hadir, dia akan ditemuduga dulu. Temuduga dari segi status lah. Kalau lelaki kurang, tapi yang perempuan standard lah. Semua pihak berkuasa agama yang diiktiraf di Thailand akan membuat pertanyaan, wanita ini apa statusnya? Pertamanya, kalau dia katanya belum pernah berkahwinan, dia kena buat akuan bersumpah. Yang keduanya, kalau dia pernah berkahwin, sama ada bersama janda ataupun balu, kemukakan dokumen perceraian dengan suami terdahulu ataupun dokumen kematian. Itu memadai. Ya, jadi kemudian akan ditanya yang ketiga, di mana wali nasab? Wali nasab ni berada di mana? Jadi dari segi hukum mazhab Syafi'i akan ditanya berada, katalah dia akan menyebut wali berada di satu tempat, setelah dikira jumlah lebih 2 marhalah, mudah. Itu saja. Dia mengambil pendekatan sedemikian, ya, supaya melihat itu dari segi peraturan di sana lah. Itu yang memudahkan. Tetapi memang kita nampak perkara itu mudah, ya. Cuma persoalannya bila balik sini, dia kadang-kadang pemergian ke sana itu dia akan lihat. Untuk nak daftar, kena pastikan bahawa berada di tempat yang betul, macam mana Tuan Mahmud sebut tadi lah. Tengok-tengok rupanya jurnikah Thailand pun ramai yang palsu, ramai yang ada. Tapi kalau pergi pihak berkuasa agama yang tertentu, kemudian sebelum balik, biasalah jangankan pernikahan yang tak ikut undang-undang, pernikahan ikut undang-undang. Kalau bernikah di luar negara yang dengan izin pun, sebelum balik nak didaftarkan, kena mendapat pengesahan misi diplomatik Malaysia di negara tersebut. Katakan menikah di Mekah, kan, sebelum minta izin, disahkan di kedutaan di Malaysia yang berada di negara itu, di tempat yang betul. Orang menikah di UK ke di mana. Jadi apatah lagi pernikahan tanpa izin. Tapi oleh kerana negara Thailand ni memang negara yang terkenal dengan tindakan rakyat, jadi kerajaan kita ni pun adalah melalui pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia membuat macam satu proses penyelarasan, dan setiap tahun mereka akan bermesyuarat dengan satu badan di Thailand bernama Central Islamic Committee of Thailand, CICOT, yang akan menyelaraskan dengan pihak berkuasa agama di seluruh 75 wilayah. Ya, tetapi untuk rakyat Malaysia yang menikah tanpa izin hanya dibenarkan 6 wilayah sahaja. Ya, tapi kalau dengan izin boleh mana-mana, ya. Tapi bila balik, dia akan lihat juga dari sudut senarai mereka yang melaksanakan pernikahan itu ada maklumat di peringkat kedutaan Malaysia di negara Thailand. Memang ada. Sebab memang dah jadi macam satu fenomena, kan. Dah biasalah. Dan di situ juga akan dilihat perjalanan ke sana. Ada yang pergi bernikah, maaf sebut, guna pasport, okey lagi. Ada yang menyeberang ikut jalan yang tak ikut undang-undang. Betul ke? Maaf, ya. Umpamanya melalui jalan sungai. Itu sebab kalau pergi Thailand ni, kata-kata where are you going? Overseas? No, over river. What kind of river? Golok river. Sebab ada tempat-tempat yang tidak, yang begitu mudah dilolos. Yang ini, ya, memang mudah dilolos, ya. Sebab kadang-kadang pemergian itu kita tidak ada masalah lah kalau umpamanya kalau pemergian itu secara yang betul. Kalau terjadi apa-apa, pergi ke sana berlaku insiden tembak menembak ke, insiden kehilangan nyawa sebagainya, itu akan timbul masalah lain. Jadi dia beberapa step lah. Dan bila balik pula, itulah nak kena pergi ke pihak berkuasa agama. Mula-mula akan ditemuduga banyak leceh. Itu sebab saya menyarankan, kadang-kadang orang bertanya dengan beberapa pihak, ya, saya menyelesaikan masalah rakyat di tempat saya sendiri pun ada beberapa kes, ya. Saya tanya, kalau nak bernikah ni, you nak bernikah poligami, ada dua. Nak susah dulu senang kendian dia, senang dulu susah kendian.
Senang dulu nikah terus, balik memang banyak soal jawab. Nak naik tangga mahkamah syariah tu pun beberapa kali kan. Tapi baiklah kita susah dulu. Kan? Kadang-kadang itu sebab ada guna istilah apa Tuan Mahmud kita, minta maaf lebih mudah pada minta izin. Jangan terpengaruh dengan itu sebab kita tak tahu apa implikasi sudah itu. Kadang-kadang orang fikir, oh mudah. Yes, kan? Islam itu mudah, ya. Tetapi bukan tujuannya nak menyusahkan sebab kita melihat dari segi nilai kebertanggungjawaban itu cukup penting. Penting ya, kita nak nilai kadang dari segi perundangan kenapa naik dan satu lagi nak betulkan persepsi. Orang nak poligami ni dia bukan minta izin isteri. Tak ada izin isteri boleh. Izin hakim. Bila tapi masalah orang lelaki ni bila nak bernikah seorang lagi, dia bukan tak mahu dengan dia bukan takut isteri tak izin, dia takut isteri tahu. Jadi kadang-kadang tanya, boleh tak kahwin tanpa kepada isteri? Jawapan kita boleh. Macam mana caranya? Okey, kita daftarkan permohonan di mahkamah syariah, kemudian nanti kita mohon hakim bagi izin. Hakim akan panggil isteri. Panggil ke? Iyalah. Yang bagi izin tu hakim, bukannya isteri. Tapi boleh tak? Cakaplah nak nikah tanpa pengetahuan. Tapi bila bernikah tanpa pengetahuan ni, kadang-kadang masalahnya dia telah melanggar satu prinsip yang namanya adil. Berapa lama ada kes saya pernah berurusan di hospital, sebuah hospital. Ya, kes seorang suami yang meninggal. Datang isteri nak menuntut mayat, tiba-tiba ada perempuan lain pun minta, ini suami saya. Jadi doktor kata kalau macam berebut, jadi saya belah dua mayat. Sebab tak tahu sampai ke mati. Iyalah. Jadi itu dah melanggar prinsip adil. Jadi cuma kadang-kadang itulah apa yang berlaku. Kita nak melihat dari sudut apa yang dari segitulah poligami erti sebenar. Kita nak tengok bukan sekadar orang bila sebut Thailand. Tidak, Thailand ni sebab prosesnya mudah. Prosesnya mudah dan tapi dekat. Dan dekat. Kadang-kadang tanpa pasport pun boleh lepas. Tapi kalau pergi tanpa pasport, masalahnya apa yang nak mengesahkan dia pergi? Sebab ada berlaku seorang penjawat awam pun pernah terkena, orang cerdik ni bernikah rupanya di sempadan, bukan menyeberang Thailand tapi di dalam, menggunakan juru nikah Thailand, berwalikan wali hakim. Mana boleh, sebab kerana wali hakim itu bukan dilantik oleh pihak, dia berada dalam negeri Perlis, bukan Raja Perlis yang lantik. Rupanya diimport juru nikah Thailand yang berstatus wali am, dah masuk dalam border negara kita. Jadi hukumnya tidak sah berwalikan gitu. Dia akan ada konsep perwalian itu tu. Dari segi hukum syarak lah. Kecuali kalau wali sebenar datang, okey. Kan wali dia kan 5 rukun, kena ada lelaki, perempuan, wali, saksi 2 orang kan. Cukup rukun ini membuktikan. Sebenarnya kalau orang nak buat pernikahan tanpa undang-undang pun boleh, tak payah pergi Thailand. Ya. Katakanlah dia nak nekat langgar undang-undang tapi syarat. Cukup dalam negara kita buat macam satu sesi, cukupkan 5 rukun ni, buat video, dah. Ngaku salah je, tapi dari segi undang-undang salahlah tetap. Bukan kita galakkan. Tetapi ia adalah sesuatu yang tak perlu sampai pergi ke sana. Sampai tapi oleh kerana sana ada dokumen dan sebagainya, dan banyaklah. Jadi persepsi itu, pendekatan-pendekatan itu perlu dikaji balik. Jadi saya sarankan gitulah. Kita akan sambung lagi apa ni Wabi dan juga Tuan Mahmud ya, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang menyaksikan program ini, barangkali anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun ingin berpoligami. Itu saja. Saya tambah saja tu. Tapi apapun, kami menjadikan 2 talian sebenarnya kepada anda untuk membolehkan anda mendapat penerangan yang lebih terang dan juga jelas. Jadi gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767, 0326979768. Kita lihat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang poligami, mencari erti sebenar. Okey, saya juga nak dapat pandangan Encik Mahmud sendirilah. Tadi pun YB sebut bahawa sebelum seseorang lelaki itu ataupun suami itu ingin melakukan poligami, dia harus terlebih dahulu mendapat kelulusan ataupun kebenaran daripada hakim sendiri. Tetapi apakah antara perkara-perkara yang akan dilihat oleh hakim itu untuk mendapat penjelasan sebelum kebenaran diberikan? Baik.
Dia menariknya tentang undang-undang syariah ni, setiap negeri dia ada enactment undang-undang keluarga Islam mereka sendiri. Okey, contohnya macam di negeri Perlis kebenaran daripada isteri pertama atau isteri yang ada tidak menjadi keperluan untuk dipanggil. Contohnya untuk Perlis, dan negeri-negeri lain wajib. Inilah jadi satu persoalan besar. Ini bermaksud seperti kata YB tadi. Sekarang ni isu dia bukannya kita nak dapatkan kebenaran daripada isteri. Kita cuba elakkan isteri tahu, sebab tu lari sampai ke Thailand tu. Tetapi dia ada beberapa dia punya hukum dia lah, yang mana selagi mana mahkamah akan menilai, yang paling cuba mahkamah yang menitik beratkan adalah untuk mengelakkan pasangan ini terus melakukan zina. Ini yang objektif pertama untuk perkahwinan, adalah untuk mengelakkan zina. Tetapi mereka akan mengambil kira juga, isteri ni untuk dipanggil, untuk negeri-negeri lain, isteri ni akan dipanggil untuk maklumkan, sebab suami ni tadi siapa yang lebih kenal suami daripada isteri. Isteri akan tahu dia punya size spender dia besar mana, baju dia, macam mana makan minum dia, kan, tidur pukul berapa, kekuatan dia semua dia akan tahu, isteri tahu, kan. So dari segi macam tadi Tuan Syakawi cakap, dari segi kekuatan ni antara faktor yang memang betul. Dia nak tengok daripada kekuatan kemampuan dia untuk memberi nafkah batin. Contohnya, kalau contohnya pihak isteri pertama kata dia ni memang selanjang saya kahwin ni memang dia tak pernah bagi saya sebarang ni nafkah batin. Dan dia pun suspek. Contohnya suami dia ni memang pernah ada hubungan dengan lelaki lain misalnya. So benda-benda ni yang dia akan menitik beratkan. So mahkamah kata memang tak layak lah, sebab yang kita takut adalah dia melakukan darar syar'i yang mana yang boleh membinasakan lagi isteri yang akan dia kahwin ni. Contohnya dia ada penyakit kelamin yang boleh berjangkit. Contohnya kemampuan suami untuk memberi nafkah. Contohnya, kan dia kata, selanjang saya kahwin ni, saya yang bagi dia makan minum ni, saya yang sediakan. Contoh, yang suami ni memang dia tak kerja, dia jaga anak je. Macam mana kemampuan dia nanti bila dia berkahwin, dia nak memberi nafkah kepada isteri yang baru. Dan ini akan membinasakan isteri dia yang baru. So mahkamah akan mengambil kira perkara-perkara ini. Sebab ialah kalau suami datang minta kebenaran, mesti dia yang akan cakap dia yang paling hebat, kan? Tapi bila panggil isteri, dia kata, mana ada ya Arif, contohnya ya Arif, saya boleh bagi tahu yang suami saya ni tak layak. Apa bukti tak layak? 1, 2, 3, 4, 5 disenaraikan. Contohnya even anak-anak sendiri pun kan, dia tidak memberi nafkah, saya yang membawa dia pergi sekolah, memastikan makan minum dia cukup, kan. So and then dia pun punya masalah akhlak yang tidak baik. Contohnya ada mengambil terlibat dengan kancah dadah ke, contohnya. Ini isu-isu ataupun perkara-perkara yang akan dibangkitkan oleh pihak isteri, yang seperti YB cakap tadi, takut isteri tahu. Sebab isteri yang lebih tahu suami dia. Mahmud, kita nak sambung lagi, tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Encik Baha dari Kuala Lumpur. Sudah pun bersab sedia di talian kami. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Syakawi. Lama tunggu ke? Biasalah, bila bab poligami ni memang lama tunggu. Itulah, awak sabar je pasal poligami ya. Okey, Syakawi. Saya suka masa Syakawi cakap tadi kan, bukan tentang rokok dengan apa tu. Dan saya pasti malam Syakawi. Ya, silakan. Saya rasa pasti malam ni pendengar-pendengar ruang bicara malam ni semua lelaki. Perempuan takkan ada lah. Perempuan yang ada pun kena terpaksa dengar je. Okey, Syakawi. Assalamualaikum kepada dua ahli panel ni. Ya, waalaikumsalam. Saya nak bagi pandangan dan juga soalan lah kepada saya, sebab isu poligami dalam negara ni tak selesai-selesai. Menteri Agama dah tukar-tukar apa pun juga pun masih lagi berkumandang lah isu poligami ni Syakawi kan. Dan juga isu poligami ni sebenarnya ialah beramainya ialah pihak-pihak atasan ni, orang berada je. Orang biasa ni pergi kat sana nak seronok je kan. Jadi saya nak tanyalah, kenapa tak diharamkan terus menikah di luar negara ni, dan kita permudahkan
nikah di dalam negara kita sendiri ni. Kenapa tak dibuat macam tu? Okey, yang kedua ni saya nak tanyalah kan dengan ahli panel ni. Kalau seorang perempuan tu dia nak dia nak menikah sangat kan, seorang lelaki ni dan dia soroklah dia punya status ni. Lepas tu pergi ke sempadan, dia menikah dengan lelaki ni. Jadi bila dia balik, lelaki ni baru tahu yang dia ni isteri orang. Ataupun dia dalam edah lah katakan. Macam mana cara dia tu? Okey, lagi satu Sakawi saya nak tanyalah dengan ahli panel ni berkenaan dengan kalau perempuan tu kan dia berstatus ibu tunggal. Okey. Dia berkahwin di sempadan juga. Ni cerita sempadan je lah juga kan. Lepas tu bila dia balik, lelaki ni tak declare dengan isteri dia ke atau isteri yang pertama ke kan. Jadi apabila suami ni meninggal kan, lepas tu boleh ke isteri kedua ni claim dia punya harta apa semua. Itu je pencerahan saya Sakawi malam ni Sakawi ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bahar. Menarik soalan-soalan yang Bahar bangkitkan. Macam ada kena-mengena je. Tak adalah Bahar bergurau je. Okey, mungkin YB boleh menjawab. Mahmud juga nanti boleh tambahlah daripada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Bahar dari Kuala Lumpur. Soalan pertama, beliau mencadangkan supaya diharamkanlah perkahwinan di luar negara. Umum disebut luar negara. Sebenarnya dari segi undang-undang, mana-mana undang-undang syariah sendiri pun di negara kita berhak untuk bernikah di mana-mana. Yang pentingnya ikut prosedur. Tapi masalahnya ialah kerana kita tak boleh buat macam itulah. Orang nak katakanlah nak bernikah dengan sebab kata nak bernikah di Indonesia, dengan warga Indonesia tak boleh kan. Ni masalahnya pernikahan di antara warga Malaysia dengan Malaysia, saya faham tak boleh nikah di luar negara pun tak adil juga. Sebab kadang-kadang ada setengah pasangan pengantin kata nak bernikah di mana? Bernikah di Thailand, di Phuket. Kenapa nak bernikah di tempat tepi pantai, nak nikah di Bali kan? Tapi kena dengan betul lah mohon. Dan kemudian pergi negara itu cari pihak berkuasa agama yang memang berautoriti di situ. Tak adil nak nikah. Tapi kalau pernikahan yang nak diharamkan juga, dia akan menimbul mudarat yang lain. Sebab kita lihat dari sudut kalau dia dah menikah, macam mana nak haram? Nak haram tak boleh tapi maknanya implikasi yang paling penting ialah soal bagaimana cari jalan penyelesaian masalah tersebut lah. Tapi secara peribadinya YB mengikut apa yang disebut oleh Bahar tadilah, apakah YB sendiri melihat bahawa mungkin proses untuk mengharamkan pasangan-pasangan yang ingin berkahwin ini mesti berkahwin di tempat kita sahaja dan tidak boleh di luar negara? Apakah itu boleh dilaksanakan? Tak boleh. Tak boleh. Itu melanggar hak lah. Maknanya kadang-kadang ini tradisi orang kita menikah di katakanlah orang lelaki. Saya pernah juga dulu ada boleh ke menikah di tempat lelaki? Apa tak boleh pula? Boleh. Kan macam ada pengantin lelaki dari Sarawak, pengantin perempuan dari Negeri Sembilan. Boleh ke? Ini tradisinya bukan nikah tempat perempuan. Tapi balik kepada persoalan tadi, kata tak ada salah nak menikah, yang penting ialah mohon ikut prosedur dia. Tapi tak kisahlah kalau nikah dengan status apa sekalipun. Jadi itu nak diharamkan, itu satu yang memang kita kata dari segi syarak, dari segi ialah macam kita katalah ada anak-anak pelajar kita di luar negara tak sempat nak balik, dia menikah kat sana di England, tapi ikut prosedur. Kadang-kadang JAKIM melalui Jabatan Islam Negeri pun ada hantar pegawai-pegawai untuk nak melaksanakan kursus. Saya ada seorang rakan yang pernah bertugas atas cik agama di sebuah kedutaan di Malaysia di luar negara. Dia pernah jadi juru nikah untuk saudara, tapi diberi tauliah oleh semua jabatan agama di Malaysia. Jadi tak ada masalah nikah di luar negara dengan syarat ikut peraturan. Cuma soalan kedua tu tadi apa ya? Okey, mungkin ini kita bagi peluang Tuan Mahmud jawablah. Ini tentang menyorok status terutamanya wanita lah. Ada yang sebenarnya dah berkahwin tetapi kerana jatuh cinta dan ingin berkahwin dengan lelaki lain ataupun suami orang, dia sanggup mengatakan bahawa dia masih lagi single dan sebagainya. Dari segi status undang-undang tu macam mana? Okey. That's why seperti mana yang disarankan dalam kita punya pihak berkuasa dan juga nasihat daripada YB tadi,
kita ikut prosedur undang-undang yang ada. Kerana kalau mereka ikut prosedur yang ada, dapatkan kebenaran dahulu, dia akan sahkan dulu apakah status kedua-dua pihak ni. So dia sukar untuk wujudnya satu unsur penipuan di situ. Sebab Tapi boleh tak dia menipu status dia? Kalau dia tak dapatkan kebenaran, dia pergi sana, dia cakap dia tak pernah berkahwin, dia memang seorang yang single. Dia tak boleh nak check. So waktu tu mereka akan terus jalankan. Dia masalahnya apabila penipuan tu berlaku, dia balik ke Malaysia, dia akan kantoi juga macam mana pun. Itu sebab balik pada tadi kan, di Thailand dia akan tanya dulu anak dara, agak sumpah. Kalau janda tu kemukakan. Dan pihak lelaki umpamanya kalau dapati berlaku penipuan, dia boleh batalkan perkahwinan itu. Boleh. Dia itu di Thailand, tapi dalam konteks di Malaysia ni mungkin saya tambah sikit. Kelebihan kita ialah sistem di Malaysia ni ada beberapa sistem aplikasi permohonan rekod perkahwinan. Ya, umpamanya di beberapa negeri telah menggunakan satu aplikasi namanya sistem permohonan perkahwinan Islam Malaysia, SPPIM, yang disenggaruk oleh JAKIM, yang beberapa negeri telah guna. Jadi bila mana mereka perkahwinan tu, siapa yang pernah berkahwin, dia ada rekod dalam itu. Tapi ada juga negeri yang tak pakai. Jadi kalau umpamanya mungkin dia boleh guna pemalsuan di beberapa negeri yang tidak menggunakan sistem ni, mungkin itu siapa tahu. Tetapi dari segi proses itu satu yang agak sulitlah untuk berlaku penipuan bila mana ada sistem sedemikian. Jadi kalau umpamanya kalau seorang wanita, yang penting wanita lah, kita bimbang pernah berlaku kes seorang wanita yang dia berkahwin, dia declare sebagai janda, tapi dia tidak ada dokumen perceraian dibenarkan. Ada berlaku. Berlaku, tetapi kemudian ialah kerana ada beberapa permasalahan tersebut, kemudian itu yang terjadi. Ini yang kita bangkitkan tadi, apa ni Tuan? Dia menyorok status. Ini tentang ni wanita jugalah, tentang ibu tunggal kahwin, tapi tak diberitahu kepada isteri yang pertama, yang suami pun tak bagi tahu kepada isteri yang pertama, tiba-tiba meninggal. Tadi pun kita bangkitkan tuntutan harta. Macam mana tu nak buat? Saya sendiri pernah handle satu kes ni sekarang. Dia kahwin juga dekat Thailand. Tapi itulah, bila dia tak register, and then suami dia meninggal. Dia kahwin dan lepas 6 bulan tu suami dia meninggal. Dan dia tak sempat nak register. Inilah masalah dia. Dan nanti bila dia nak buat tuntutan, of course mereka akan hanya membahagikan kepada mana-mana waris yang telah didaftarkan. Orang pun tak ada pengetahuan tentang kewujudan perkahwinan kedua ni. Ini akan jadi satu isu yang akan pergelutan tentang harta pusaka ni. Dan akhirnya yang mana dalam kes ni, dan isu pengesahan perkahwinan, perlu dia balik ke tempat di mana dia berkahwin dahulu, kena bawa bukti, dapatkan pengesahan daripada kedutaan sana, dan konsulat sana, dan banyak panjang proses dia ni. Tapi yang kita khawatir adalah sekiranya peguam yang bagi pihak isteri pertama ni dia cepat, dia buat pembahagian dahulu, kita terpaksa melibatkan kos yang banyak. Kena buat, kalau contohnya tanah, kena buat caveat tanah. Kalau contohnya untuk proses untuk pembahagian harta, kita kena filekan injunction. Terlalu banyak proses dan melibatkan kos yang tinggi. Yang kita takut adalah bagi pasangan-pasangan yang tidak mampu ni untuk mendapatkan khidmat peguam, dan akhirnya mereka waris-waris ni melopong begitu saja. Ini yang kita kesian. Dan apatah lagi sekiranya mereka mempunyai anak-anak, zurat-zurat ni kan, waris-waris. Macam mana pula dengan status mereka? Kalau contohnya dia nak berkahwin nanti, macam mana? Sebab tiada pendaftaran perkahwinan yang disahkan oleh kerajaan dekat Malaysia ni. So itu yang kita khawatir. Okey, kita akan sambung lagi. Saya tahu apa ni YB juga ingin menambah sebenarnya, tapi baru saja menerima arahan daripada penerbit bahawa kita berehat berkali terakhir, dan kembali nanti insya-Allah ada lagi persoalan-persoalan yang sempat kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini, bercakap tentang topik yang menarik, iaitu poligami mencari erti sebenar. Rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini.
Dan mungkin menarik jugalah YB ekoran daripada apa yang disebut oleh Tuan Mahmud tadi. Ini berkaitan dengan ialah pasangan yang mungkin menyorokkan bahawa mereka berpoligami sebenarnya, ataupun suami itu dah berkahwin lebih pada seorang lah, berpoligami. Tetapi mungkin juga kita ingin memberi pencerahan sebenarnya dan juga nasihat. Mereka harus melihat kepada implikasi-implikasi yang mungkin tidak dicangkakan akan berlaku sekiranya poligami ini dirahsiakan. Yalah. Sebentar tadi dah sebut implikasi umpamanya dari segi itu yang diketahui dari segi masalah pembahagian harta, segi hak-hak yang tidak tertunai di antara satu pihak dan bila mana perkahwinan poligami ini tidak diketahui. Tapi juga ada implikasi-implikasi yang lain. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dulu saya pernah berurusan dengan satu pejabat agama Islam daerah di sebuah negeri di Malaysia, yang mana pernah diberitahu kepada saya oleh pegawai takbir Islam daerah itu pernah berlaku hampir-hampir seorang wanita muda berkahwin dengan abangnya sendiri, abang yang sebapa, tetapi lain ibu, kerana arwah bapaknya itu tidak pernah mengisytihar perkahwinan. Mereka saling jatuh cinta dan kemudian tetapi bila sampai ke pejabat agama dilihat, diteliti, kenapa nampak bin bisa mungkin negeri tu kerana nama dia bukan pelik. Kalau orang Melaka tu nama bin Kemat, kalau orang Terengganu Jusoh, nama-nama yang tu, nama-nama yang mungkin jarang. Tapi kenapa sekali bila diteliti dia panggil ibu kamu apa semua, panggil sekali disiasat, diteliti, rupa-rupanya bakal suaminya ini ialah abang tapi berlainan ibu, kerana tak diketahui setelah hampir diselamat. Tapi bayangkan ia dikesan sebelum perkahwinan berlaku. Tapi bagaimana kalau setelah berlaku dan kemudian dapat zuriat, apa terjadi? Ini merosakkan institusi keluarga itu sendiri. Jadi sebenarnya dari segi konsep untuk berkahwin secara poligami ini ialah kita lihat, kita kena ada keupayaan dari segi bukan sekadar harta, segi bagaimana mengurus rumah tangga, tapi juga dari segi bagaimana kita dapat menyelaraskan. Itu yang penting, itu ikut terjadi. Jangankan umpamanya berlaku di hospital, rebut mayat dan sebagainya. Tapi ada juga implikasi-implikasi tersendiri di antara berlaku perkahwinan di antara adik-beradik kan. Itu sebab pentingnya implikasi-implikasi itu juga difikirkan sebelum mereka yang nak laksanakan poligami ini. Yalah, bukanlah kita nak ni saya saya pada satu sisi bersetuju kalau ada kena cara, tetapi pada satu sisi juga tidak bersetuju bagi mereka yang kadang-kadang kita tahulah, kadang ada kes orang ni saya pernah sekali tu jadi orang duduk dalam pusat kuarantin COVID. Satu-satunya wakil rakyat dalam Malaysia duduk tengah COVID, saya lah di MAIPS. Kadang bersembang dengan orang, kepekan YB ni ada 2 isteri ni. Oh, macam mana you apa? Dia boleh nasihat, dia kata YB, beritahu siapa-siapa nak kahwin lagi, janganlah. Saya pernah tidur dekat mana? Dekat RNR. Malam RNR, semua tak tahu nak balik mana. Jadi kita membayangkan bahawa sebenarnya mungkin segi bagaimana mengurus memanglah paling penting kita dalam kehidupan kita nak tenang. Orang kalau ada 2 isteri ni, kalau dia tak boleh mengurus dengan tenang, dengan baik, jadi apa artinya kehidupan dia? Itu yang Wabi takut nak berpoligami. Bukan saya sayang isteri. Sayang isteri tidak. Sebab saya fikir dalam Al-Quran pun sebut kalau kamu tak mampu, seorang tak mampu ni segala aspek, jangan kemampuan harta, duit, kemampuan segala-galanya, kemampuan kasih sayang itu kita akui. Okey. Baik, mungkin sebagai seorang peguam bela dan juga peguam cara, ini juga satu persoalan yang penting saya nak kongsikan bersama dengan Tuan Mahmud lah. Berlandaskan daripada pemerhatian, berasaskan kepada pengalaman yang ada kepada Tuan sendirilah. Apakah dari segi undang-undang syariah yang ada ini sebenarnya mungkin perlu diubah ataupun perlu diperbaiki sebenarnya dalam usaha untuk menjamin bahawa poligami tidak bersalah, tetapi ianya haruslah berjalan mengikut segala peraturan yang ditetapkan. Baik, seperti mana yang concern daripada panggilan tadi Encik Bahar tadi kan,
saya faham apa dia punya kerisauan dia dan cadangan dia tu adalah untuk memudahkan proses perkahwinan tu. Dan kini saya lihat kita ke arah situ. Contohnya macam Perlis pun tak perlu untuk memanggil isteri pertama untuk hadir untuk membuat keputusan sama ada pihak suami itu layak atau tak untuk membuat poligami, tapi perlu faham kenapa, seperti yang mana saya terangkan tadi, untuk mengelakkan lebih kebinasaan kepada perkahwinan yang baru yang akan mendatang. Tapi sehingga kita nak mengharamkan perkahwinan di luar negara tu, itu bagi saya agak terlalu keras. Tetapi sebab kita nak, apa yang kita mahukan adalah satu perkahwinan yang boleh menjaga keharmonian. Dan undang-undang yang kita ada, contohnya macam enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2004, denda sekiranya perkahwinan tidak mendapat kelulusan hanya RM1,000. Dan ini tahun 2004, dulu RM1,000 compare dengan sekarang jauh beza. Mungkin daripada RM1,000 ni kita letak RM50,000. Contoh saya rasa dia fikir balik dia 3 kali atau tu. menetapkan satu denda yang minimum. Contohnya segala kita satu memandangkan ini satu kes yang saya lihat saya tengok dalam surat khabar sekarang banyak permohonan dibuat untuk perkahwinan di luar negara. Contohnya naik 2 kali ganda. So kita letakkan minimum RM20,000 minimum, denda, dan maksimum RM50,000. Contohnya kita letak satu hukuman yang keras. Dan penjara 6 bulan tu kita naikkan 2 tahun misalnya. Dan bila dia dengar tu, mau juga dia fikir 8 kali kan. Dia kata, oh ini bukan main-main. Kita bukan nak menghalang, tetapi kita buat seperti mana yang disyorkan, kita dapatkan kelulusan ikut permohonan yang digariskan, undang-undang yang telah digariskan. Dapatkan permohonan, pergi nikah. Sebab kita khawatir dengan kelonggaran undang-undang yang ada ini akan membuka peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang mana mereka kata lihat, okey tak apalah, kita kahwin dekat luar negara, no problem, bayar RM1,000 tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya undang-undang itu keras, jangan main-main dengan undang-undang kat Malaysia ni. Aku dengar dah naik dah sampai 2 tahun penjara. Saya silap, kita ni kena buang kerja lah kalau ketahan 5 bulan ke 6 bulan. So diorang fikir dia nak kembali supaya mereka membuat keputusan yang lebih berhati-hati untuk berkahwin dekat luar negara misalnya. Pandangan YB sendiri berkaitan dengan undang-undang syariah ini, apakah ianya perlu dilihat semula secara serius apabila ada perbezaan undang-undang ini di antara negeri-negeri pula? Dia sebenarnya perbezaan tu itu patut perkara yang menjadi bidang kuasa dia lah. Negeri-negeri ni kita pun tak boleh, sebab dia di bawah tatakluk ketua agama bagi setiap negeri inilah raja-raja, dan bagi negeri tiap raja lah di bawah Duli yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Dan kemudian dari segi pewujudan undang-undang ni, dia ialah kita akan tengok dari segi situasi. Cuma ada beberapa syur untuk dia dilihat dari sudut untuk ditambah baik mana yang ada ni. Umpamanya kekangan-kekangan, kita tahu kekangan undang-undang syariah ni dari segi keterbatasan jumlah pegawai-pegawai, banyaklah mungkin dari segi perjawatan sebagai dia yang menyebabkan banyak kes-kes ia sesuatu yang tergantung. Umpamanya kita lihatlah, dia bukan sekadar dari segi prinsip undang-undang itu sendiri atau kandungan, tapi bagaimana ia nak diimplementasikan sendirilah. Kan, kenapa susah ni, kenapa ini agak susah, tapi kena ada dari segi kita kata wujudkan satu mekanisme yang terbaik yang boleh memberikan keadilan kepada semua pihak lah. Itu yang kita lihat sebab kadang-kadang dilihat tidak adil pada satu pihak ni, tidak adil, tapi supaya persepsi adil itu sesuatu yang bertepatan dengan nilai yang sebenar. Saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada YB sendirilah. In terms of statistik itu sendirilah, bila kita cakap tentang poligami di Malaysia ini, apakah kita berada kepada tahap yang masih lagi tidak begitu membimbangkan ataupun masih dalam kedudukan terkawal sebenarnya? Kalau kita lihat dari segi statistik berlandaskan jumlah yang ialah, kalau yang kita lihat dari segi apa yang berdasarkan tu, dia masih lagi belum ada keperluan dari segi untuk kita rasa bimbang. Cuma yang paling penting ialah bagaimana kita dapat menyelesaikan
banyak masalah-masalah lah. Masalah mungkin ada orang kata nisbah lelaki perempuan, ada yang macam tu. Tapi kalau kita lihat, dia kena melihat dari segi aspek yang menyeluruh, ya, menyeluruh. Ini dalam hal bagaimana kita dapat menangani segala bentuk permasalahan, sehingga kadang-kadang ada juga orang berlaku umpamanya fenomena perkahwinan warga asing umpamanya kan. Ada yang berlaku lelaki, kenapa lelaki berkahwin dengan warga asing, ataupun wanita kita berkahwin dengan warga asing, itu pun satu masalah juga sebenarnya. Ya, kenapa? Dan layanan pihak pemerintah umpamanya, lelaki Malaysia berkahwin dengan wanita asing, dia agak mudah. Tapi bila wanita Malaysia berkahwin lelaki asing, yang itu yang kadang-kadang ada, itulah mekanisme dia berkait, saling berkait. Saling berkait lah. Begitu juga umpamanya kan, dari segi jumlah orang nak dapat jodoh, kita katakan kerana jodoh lambat kan, maka pilihan yang ada ialah untuk melaksanakan pernikahan dengan orang siapa yang dijumpa dan difikirkan sesuai. Itu suami orang. Suami orang mungkinlah. Mungkin dari segi banyak faktor lah. Faktor ekonomi, faktor kadang-kadang jumlah wanita yang berkerjaya, yang agak lanjut usia. Lelaki takut nak minang. Jadi mungkin ia juga menjadi satu faktor penyumbang. Jadi kita banyaklah, ini menjadi persoalan bagaimana setiap mereka yang terpanggil untuk nak membicarakan soal ini mencari apa mekanisme dan jalan penyelesaian lah. Mungkin bukan, jadi poligami ini bukan penyelesaian kepada semua. Kadang-kadang poligami nimbul masalah lain pula. Betul. Jadi kita kena lihat dari segi segala aspek lah. Okey, 1 minit masa yang tinggal. Apa ni Tuan Mahmud, seringkas-ringkasnya apa yang ingin sampaikan di penghujung ini sebenarnya? Seringkas-ringkasnya. Okey, saya tertarik dengan YB katakan tadi, biar kita susah-susah dahulu, baru senang kemudian. Daripada kita bersenang lenang dahulu kan, dia tak kahwin, bersusah payah tu ambil pasal lama sangat untuk nak selesaikan isu ni. So nasihat saya, okey, poligami ni adalah satu hukum yang perkahwinan yang dia punya hukum-hukum dia lah. Dan kita sebaiknya adalah kita ikut landasan yang betul, ikut peraturan supaya perkahwinan ni akan menjadi licin dan selamat. Dan saya juga banyak juga kawan-kawan saya yang buat poligami, yang mana sekiranya mereka membuat permohonan yang teratur, ianya tidak langsung memberi sebarang kesan, malah dia akan membuatkan kawan-kawan dari keliling ni akan rasa macam jealous ni. Tetapi sebaliknya, pihak-pihak yang membuat poligami ni yang cara tidak betul, orang dekat keliling dia akan cakap, nasib baik aku tak kahwin dua. So sebaik-baiknya nasihat saya, poligami itu halal dan kita ikut cara yang betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tuan Mahmud. Terima kasih kepada Yang Berhormat Syamsul Firdaus Muhammad Supri kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi persoalan yang menarik juga dibangkitkan oleh Tuan Mahmud di penghujung. Tuan Mahmud ada cemburu tak pada kawan-kawan yang berpoligami? Cemburu. Okey. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah isu-isu yang menarik juga akan kami bangkitkan, dan mungkin kedua-dua tetamu yang berada bersama saya di studio akan dijemput semula untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Terima kasih sekali lagi, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.